Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu kembali dalam slot bahasa Arab Al-Quran, teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Okey, menggunakan kitab yang berwarna hijau ini, kita dalam sesi Qamus Al-Quran. Tuan-tuan lihat perkataan kita nak bincangkan pada hari ini adalah nun kaf ha. Nakaha yankihu makna mengahwini. Okey? Ankaha yunkihu makna mengahwinkannya. Mengahwinkan. Nakaha yankihu makna berkahwin. Ankaha makna mengahwinkannya. Istankaha makna minta kahwin. Nikahun perkahwinan. Ismul masdar daripada nakaha yankihu nikahan. Asal nikah ni, aslun nikah bagi asal nikah adalah akad. Bila sebut nikah adalah akad nikah, aqdun nikah. Kemudian tu'ira lil jima', maka dipinjamkan perkataan nikah ni untuk jima'. Dan wa muhalun an yakuna fil asli lil jima', dan mustahil nikah ini makna asalnya jima', kemudian dipinjamkan untuk akad. Nampak tak? Jadi di sini dalam bab usul pun sebenarnya ada perbahasan masalah ni. Dia akan memberi satu implikasi hukum. Kerana mereka mengatakan nama-nama jima' ni semuanya adalah kinayah. Jima', nama-nama dia ataupun dalam bahasa Melayu kita persetubuhan ni, semuanya adalah kinayah. Kinayah kerana istiqbahihim zikrahu, kerana rasa jelek nak sebut tu, menyetubuhi, rasa jelek nak sebut. Kastiqbahi ta'ati, seperti mana istiqbah, rasa kotor, jelek, ta'ati, yang melakukannya. Okey, wa muhalun, okey, an yasta'ira man la yaqsidu fahshan isma ma yastafdhi'unahu lima yastahsinunahu. Mustahil juga perkataan nikah ni pinjam orang yang tak masukkan dengan fuhsyan, tak masukkan dengan perkara yang keji, jadi dia pinjamkan nama yang sesuai lah, yang dianggap baik, iaitu nikah. Okey, Allah Subhanahu wa taala ada firman dalam Quran. Allah Ta'ala kata, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa ankihul ayama, kamu kahwinikanlah ayama, kamu kahwinkanlah ayama. Wa ankihul ayama bisalih wa ankihul ayama minkum, di kalangan kamu, dan juga orang-orang yang salih, min ibadikum. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Kamu kahwinkanlah ayama. Okey, ayama ni ada yang kata janda, ada yang kata hamba perempuan. Pendek kata, untuk perempuan yang dara ataupun janda, kahwinikanlah mereka. Bukan suruh kahwin dengan mereka, kahwinkanlah mereka. Itu maksud dia. Itu ankaha yunkihu, inkah, ankih fi'ul amar.
Idza nakahtumul mu'minat. Itu surah apa tadi tu? Surah Al-Mu'minun. Tuan-tuan buka surah Al-Mu'minun juzuk yang ke-18. Bukan surah Mu'minun, surah An-Nur juzuk yang ke-18, 6 lay plus 1 page. Ayat atas sekali. 6 lay plus 1 page. Ayat atas sekali. Juzuk yang ke-18. Okey Suratul Ahzab, tuan-tuan buka 1 lay plus 1 page. 1 lay plus 1 page. Juzuk 22. Tengah-tengah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Okey. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu nak menikahi perempuan yang mukminat, kemudian kamu nak ceraikan mereka, okey, sebelum kamu setubuhi mereka, maka tak ada iddah bagi mereka. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Jelas Jelas. Idza nakahtumul mu'minat. Nakah tu makna kamu berkahwin. Suratul Ahzab juzuk ke-22, juzuk 22 tu 1 lay plus 1 page. Tuan-tuan akan jumpa ayat tu. Okey. Banyak lagi ayat lain. Tuan-tuan buka juzuk ke-4 last sekali. 10 lay juzuk 4. Ayat 10 lay juzuk 4 lah. Suratul Nisa. Tuan-tuan jumpa muka surat yang ke-81, ayat ke-22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Wala tankihu, janganlah kamu menikahi manakaha, perempuan yang mana telah mengahwininya oleh ayah-ayah kamu. Jelas? Okey mana perempuan yang ayah kamu telah kahwin, maka jangan kamu kahwini dia. Walaupun ada yang maknakan nakaha ni maksud adalah jima. Makna janganlah kamu menyetubuhi perempuan yang ayah kamu telah menyetubuhinya. Okey? Jelas ayat tu? Ayat 22 surah An-Nisa. Cuma di sini wala tankihu, jangan kamu mengahwini perempuan manakaha, perempuan yang telah bernikah oleh ayah kamu. Nikah tu maksud apa tu? Nakaha tu. Ada yang kata nikah tu setubuh. Ada maksud kata nikah tu makna setubuh. Ada yang kata bukan. Maksudnya adalah nikah tu akad nikah. Bila ayah kamu dah akad nikah dengan mak kamu, walaupun tak setubuh dia, maka tak dibenarkan kamu untuk berkahwin dengannya. Jelas? Kemudian kita lihat lagi istankaha ada yastankihun.
Seterusnya kita lihat yang dua bawah muka surat 196. Tuan-tuan, 196. Perkataan nun waw ba. Tuan-tuan jumpa nun waw dan ba. Nun waw ba. An-naub. Naub ni maksudnya apa? Naubun. Naubun ni makna daripada anaba. Makna kembali kepada Allah. Ruju'u syai' marratan ba'da ukhra, iaitu kembali sesuatu satu kali selepas satu kali. Kita lepas buat salah, kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Buat salah lagi, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Naba yanubu nauban. Naba yanubu naubatan. Naba yanubu nauban wa naubatan. Okey. Dinamakan an-nahl. Itu naub. Kerana apa ya? Kerana an-nahl akan kembali kepada sarang dia. Nahl ni makna lebah. Lebah ni dipanggil sebagai apa? Sebagai naum. Sebab dia akan kembali ke sarang macam mana pun. Kalau kata naibatun. Naibatun. Naibah lain pula. Maknanya hadisah min sya'niha antanuba daiban. Hadisatun, satu peristiwa. Naibah, musibah. Wal inabah anaba yunibu inabatan. Anaba yunibu inabatan, kembali kepada Allah. Nampak tak? Naba yanubu maksudnya kembali, umum. Kalau anaba yunibu inabatan, hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kembali kepada Allah dengan cara taubat dan juga dengan cara ikhlas. Mengikhlaskan amal. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sad, juzuk yang ke-23. Surah Sad. Surah Sad, tuan-tuan buka surah Sad juzuk 23, satu lai surah Sad. Satu lai surah Sad bawah tu. Bawah-bawah wa kharra raki'an wa anaba. Wa kharra raki'an wa anaba. Anab. Makna bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Nampak? Anaba. Wa ilaika anabna. Kepada kamulah Allah kami kembali. Wa ilaikal masir. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsirun. Juzuk 24, satu lai plus satu page. Buka surah Az-Zumar ni. Muka surat 464. Ayat yang ke-54. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu. Anaba yunibu. Anib. Anaba yunibu anib. Nampak tak? Anaba yunibu anib. Fi'il amar. Bila untuk ramai antum jadi anibu. Jelas Kembalilah kepada Tuhan kamu dan berserah diri kepada Allah Ta'ala sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan dapat ditolong. Wa anibu ila rabbikum munibina ilaihi wattaquhu aqimus salata wa la takunanna minal musyrikin. Suratul Rum. Tuan-tuan buka cari Suratul Rum juzuk 21. Berapa lai tu? Satu juzuk 21, satu lai, dua lai. Satu lai, dua lai, tiga lai. Bawah sekali tu tuan-tuan tengok. Munibina ilaihi wattaquhu.
Okey. Tapi siapa tambah kemudian asal dia jadi macam. Kalau ini Jelas serubah asal sudah juga sinapar gambar atau dia Sekarang saya nak ajak, nak seru tuan-tuan supaya lihat ke papan putih. Sebab apa tau? Sebab kita nak huraikan anibu. Macam mana boleh jadi anibu tu? Itu yang menjadi persoalan tu. Macam mana ada ya pula anibu? Tadi hilang ya, dia macam chip semua. Siapa yang makan chip semua dia tahu. Kejap ada, kejap tak ada. Begitulah juga dengan PL. Anaba yunibu inabatan akrama yukrimu ikraman wa mukraman. Anaba apa lagi PL yang sama dengan dia? Aqama yuqimu iqamatan. Okey. Okey, tuan-tuan lihat papan putih sekarang saya nak tunjuk. Macam mana kita nak buat fi'lul mudhari'? Seperti mana tuan-tuan sedia maklum, aqama, okey, yuqimu. Okey. Perkataan kita apa? Anaba. Jelas? Yunibu. Kenapa? Sebab kita mulhaq dirubah surah dia akan jadi macam rubah. Jelas? Semua kita akan tahu Macam mana step nak buat fi'il amar ni tuan-tuan? Kita ambil fi'il mudhari' nak buat fi'il amar. Yang pertama buangkan ni, tambahkan alif. sebab tu dia mula dengan rubah terus. Buangkan ni, tambahkan alif. Bayangkan mulhaq dulu. Apa yang Okey. Jelas? Step yang pertama. Alif bari apa tu? Bukan alif, hamzah. Sebabkan ni hamzah, kena hamzah jugalah. Tambah hamzah bari atas. Jelas? Sekarang ni tuan-tuan, dah nampak dah ni Step yang kedua nak buat fi'il amar adalah matikan huruf hujung. Matikan dia. Matikan dia. Jadi nak baca macam mana tu jadi? Jadi macam mana nak baca dia? Dia akan jadi macam mana, kita dah buat dua step lah. Jadi jadi macam ni. Jadi apa tu? Jadi aqimu. Jadi anibu. Bukan anibu. Anib. Ini jadi aqim. Dalam bahasa Arab tak boleh dua huruf berkumpul tuan-tuan, dua huruf berkumpul tak boleh. Tidak boleh dua huruf yang berkumpul, tidak dibenarkan dua huruf yang berkumpul. Jadi cara dia macam mana tu? Mudah je. Tuan-tuan lihat ni. Dua huruf yang mati, ya mati, mim mati, ya mati, ba mati. Tuan-tuan buang huruf yang sakit, jangan buang huruf yang sihat. Ya dengan mim mana huruf sakit? Huruf ya ni yang sakit, buangkan dia. Anibu, ya dengan ba mana yang sakit? Huruf sakit, ya ni sakit. Sebab dia huruf ilat, alif waw ya. Jadi macam mana? Jadi dia adalah aqim. Jadi dia macam mana? Anib, fi'il amar. Jelas? Jelas Ini makna aqim anta, anib anta. Ini aqama makna iqamat boleh, makna dirikan solat boleh. Aqam ke khatib baca. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Kemudian aqimus solah. Sebab apa dia kata aqimus solah?
Ada yang kata aqimis solah. Sebab apa aqimis solah dia guna aqim ni, aqim. Bila aqimus solah itu makna mendirikan solat. Ini makna aqim anta, anib anta, kamu iqamatlah, kamu bertaubatlah. Kalau kata antum, ini persoalan dia. Kalau antum tambah waw. Dua-dua boleh. Waktu akan datang dengan lazim, sekarang itu baik. Jadi tambah waw. Cuma tuan-tuan kena ingat, PL yang macam ni dia tak boleh baca macam mana dah. Dia tak boleh baca aqimu, tak boleh. Aqimu, tak boleh. Dia kena tambah ya, aqimu. Begitu juga dengan PL ni, dia tak boleh anibu. Dia kena tambah anibu. Ada ya ni, ada ya. Anibu. Nampak tak? Anibu. Jadi dalam Quran, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Tuan-tuan nampak tak ni? Ni dia, nampak wow, jelas Okey. Okey, jelas cakap tu. Rasanya hari ni cukup sekadar tu satu je, nakahayanku nikah ni. Satu je kita ambil Kita tak ambil banyak. Dengan ana bayunibu. Dua je hari ni. Kita akan sambung lagi esok insya-Allah taala dalam pengajian yang akan datang. Sementara tu suka saya ingatkan dalam slot tadabbur Al-Quranul Karim. Slot yang sangat penting untuk tuan-tuan tahu. Boleh? Okey, sekarang kita lihat ya. Kita lihat dalam slot tadabbur kita, tadabbur Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, sebelum tu saya sukalah ingatkan tuan-tuan supaya sama-sama kita mengambil terjemahan Al-Quranul Karim. Sebab dia satu perkara yang sangat penting ni. Perkara yang sangat penting untuk kita tadabbur sama-sama. Sebelum daripada tu suka saya ingatkan tuan-tuan, kita ni apa tajuk kita belajar dalam bab tadabbur ni adalah bab az-zikr wal hazaf, zikir dan hazaf. Zikir tu mana disebut, ada ayat yang tak disebut. Okey, kita dah hampir ke akhir ni dalam bab az-zikr wal hazafu. Tuan-tuan, saya ajak semalam, saya janjikan kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita tadabbur ayat Al-Quran dalam surah apa saya sebutkan semalam, seperti yang saya janjikan, iaitu di dalam surah Al-Hajj, ayat 42 dan juga 44. Wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'adun wa Thamud wa qaum Ibrahim wa qaum Lut wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadhtuhum fa kaifa kana nakir. Jelas Sebab apa di sini disebut apa tau? Tuan-tuan perhatikan bila disebut kaum Nabi Nuh, bila sebut tentang Nuh disebut kaum Nuh, Ad dan juga Samud, kaum Ibrahim, kaum Nabi Lut dan juga ashabu Madyan, iaitu Nabi Shu'aib. Kemudian sampai Nabi Musa tak sebut pun wa qaum Musa. Nampak tak tuan-tuan?
Quran tak sebut wa qaum Musa. Itu persoalan kita ni. Wa in yukadzibuka, sekiranya mereka orang-orang kafir menipu mendustakan kamu wahai Muhammad, faqad kadzabat. Ayat ni ayat motivate kepada Nabi. Sesungguhnya telah mendustakan juga umat sebelum mereka. Kaum Nuh pun dustakan Nabi mereka. Kaum Ad pun dusta Nabi mereka. Kaum Samud pun mendustakan Nabi mereka. Okey. Cuma bila sebut tentang Nabi Musa, tak sebut pula qaumi Musa. Disebut wa kudziba Musa. Didusta Nabi Musa. Kerana apa? Kerana kaum Nabi Musa, mereka tak dustakan Nabi Musa. Kena faham. Kaum Nabi Musa lam yukadzibuh, mereka tak dustakan Nabi Musa. Ni juzuk 17 Tu 17 berapa lai tu? 6 lai, 7 lai, 8 lai. 8 lai juzuk yang ke-17, 8 lai. Tuan-tuan buka 8 lai juzuk 17. Ayat 42 44 suratul Hajj. Kaum Nabi Musa tak dustakan Nabi Musa. Yang mendustakan Nabi Musa adalah Fir'aun dan juga kaumnya, iaitu kaum Qibti. Jelas datanglah kitab Kasyaf Imam Zamakhsyari. Pernah ditanyakan, kerana apakah dikatakan wa kudziba Musa? Tak kata pun kaum, tak dikatakan apa? Qaum Musa. Wa kudziba qaum Musa, tapi disebut tak disebutkan kadzaba, kadzabahu qaum Musa. Tapi disebut kudziba Musa. Imam Zamakhsyari jawab, kerana Nabi Musa alaihi salatu wasalam, kaum dia Bani Israel tak mendustakan Nabi Musa. Yang mendustakan Nabi Musa bukan kaumnya, iaitu kaum Qibti, iaitu Fir'aun, kaum Qibti. Satu lagi saya nak ajak tuan-tuan renung dalam suratul Saff, juzuk yang ke-28, suratul Saff. Tuan-tuan lihat, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas Suratul Saff juzuk yang ke-28 ayat yang ke-6, 5 lai plus 1 page ayat atas sekali. 5 lai 1 page adalah daripada awal juzuk 28. Okey, satu lagi tuan-tuan buka dalam suratul Saff juga tau, tapi ayat ke-5. Tuan-tuan ayat sebelum dia lah. Wa idh qala Musa liqaumihi, Nabi Musa telah berkata kepada kaumnya, ya qaumi lima tu'dzunani, wahai kaumku, kerana apakah kamu menyakiti aku? Wa qad ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui, anni rasulullahi ilaikum, bahawasanya aku adalah utusan Allah kepada kamu. Kamu tahu, tapi kenapa kamu nak menyakiti hati aku? Perbincangan kita di mana? Surah Saff ayat ke-5 dengan 6 ni. Tuan-tuan lihat perbincangan amat mendalam, amat halus. Tuan-tuan lihat dalam ayat yang ke-5 surah Saff, Nabi Musa kata liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Tapi bila time Nabi Isa pada ayat ke-6 tak disebut pun. Wa idh qala Isa ibn Maryam liqaumihi, tak disebut liqaumihi, ya qaumi, tak sebut wahai kaumku, tapi disebut apa? Ya Bani Israel. Sebab apa ya? Itu persoalan dia. Nampak tak? Nabi Musa sebut wahai kaumku, tapi Nabi Isa tak sebut pun wahai kaumku. Bahkan dia kata ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Sebab apa ya? Nabi Isa alaihi salatu wassalam lam yakun lahu nasabun fihim. Nabi Isa alaihi salatu wassalam tak ada nasab. Tak ada nasab bagi Nabi Isa. Tak ada nasab Nabi Isa ni di kalangan Bani Israel.
Sebab dia tak ada ayah. Mazid yang ada perbezaan Hujrah yang ada. Hujrah Kerana dia tidak ada ayah. Nasab ni ikut ayah, tak ada ayah. Berbeza Nabi Musa. Nabi Musa dia memang ada nasab, dan juga kaum dia Bani Israel. Nampak jelas? dia pun sama juga. Nabi dulu tu. Slot terakhir tadabbur kita pada pagi yang mulia ni. Lahu karunah. Tuan-tuan buka dalam surah Asy-Syu'ara ayat 176 177. Surah Asy-Syu'ara juzuk apa? Juzuk 19. 6 lay plus 1 page, juzuk yang ke-19. Tuan-tuan buka. 6 lay plus 1 page, juzuk yang ke-16. Juzuk ke-19. Ayat yang ke-176 177. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum syu'aibun ala tattaqun. Sebab apa Nabi Syuaib dia tak kata, sebab apa Quran tak sebut idh qala lahum akhuhum, tak sebut akhuh. Akhuh ni mana saudara. Ketika mana telah berkata Nabi Syuaib kepada mereka, dia tak sebut ketika mana telah berkata saudara mereka Syuaib, tak sebut akhuhum. Seperti mana pada ayat-ayat sebelum ni surah Asy-Syu'ara semua menyebut idh qala lahum akhuhum nuhun, idh qala lahum akhuhum hudun. Akhu semua sebut akh makna saudara. Idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Dan selain daripada 3 ayat ni, semua ayat disebutkan rasul-rasul mereka, tapi ayat tak sebut illa Syuaiban alaihi salatu wassalam. Malaikat Nabi Syuaib tak disebut. Sebab apa dia tak disebut akhuhum? Nabi Syuaib dia bukanlah daripada ashabul aikah. Itu kita nak highlight kan. Sebab ayat ni, ayat 176 177 ni, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Ashabul aikah telah mendustakan nabi mereka, rasul. Jadi Nabi Syuaib dia bukan daripada ashabul aikah, dia adalah akhu Madian. Nah, dia daripada golongan bangsa yang berada di Madian. Kabilah dia. Sebab itu kalau kita lihat Quran menyebut wa ila madyana akhahum syuaiba, kepada kaum Madian, kepada Madian saudara mereka Nabi Syuaib. Dia tak sebut wa ila ashabal aikati akhahum syuaiba. Nampak tak? Jelas Jadi sesungguhnya boleh kita katakan Nabi Syuaib dihantar ke Madian pun Nabi Syuaib dihantar, ke ashabul aikah pun Nabi Syuaib dihantar. 2 tempat. Dalam kitab Kasyaf, Imam Zamakhsyari ditanya pula, sebab apa dikatakan akhuhum syuaibun, tak dikatakan akhuhum syuaibun seperti nabi-nabi yang lain disebut akhuhum. Imam Zamakhsyari jawab, sesungguhnya Nabi Syuaib dia bukan di kalangan ashabul aikah, bukan penduduk aikah. Dalam hadis kata inna syuaiban akha Madian, sesungguhnya Nabi Syuaib adalah berbangsa bersaudara dengan Madian, kabilah Madian, di Madian, kabilah di Madian. Ursila ilaihim, dihantar Nabi Syuaib kepada mereka. Wa ila ashabil aikah, dan dihantar juga Nabi Syuaib kepada ashabul aikah. Jelas Setakat tu jelas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita pada hari ini. Tuan-tuan jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan kita punya pengajian kita pada pagi yang mulia dalam solat tadabbur dan juga Qamus Al-Quranul Karim. Walaupun 2 kalimah daripada nakaha dan juga anaba cukup. Sikit pun tak apa. Yang penting diisi masa tuan-tuan dengan baik. Dan juga saya menyeru tuan-tuan dengan perempuan, ajak kawan-kawan sertai kami pengajian kami, layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist. Sekarang kita yang bersiri yang ke 128. Okey. Yang terlepas siaran-siaran yang lalu tuan-tuan boleh ikuti page
Okey, Facebook ataupun YouTube kami, insya-Allah. Sekadar itu, semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.